sebagai moderator Roina Ananlahu, dan saya bersama seorang jemputan kita, iaitu panel satu kita, iaitu Cik Veronica Bania. Salam sejahtera, Cik. Salam sejahtera. Okey, apa khabar, Cik? Baik, coba baik. Jadi, Cik tahukah apa tajuk kita hari ini? Seperti yang dimaklumkan, tajuk forum kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai isu kontemporari dalam pendidikan dan falsafah. Ya, betul sekali. Jadi forum kita akan dimulakan dengan membincangkan isu-isu kontemporari berkaitan hak asasi manusia dalam pendidikan dari perspektif falsafah. Jadi Cik Veronica, mungkin kita boleh mulakan dengan pemahaman asas bagi hak asasi manusia dalam pendidikan. Jadi apakah kaitan antara hak asasi manusia dan pendidikan bagi pendapat Cik Veronica? Okay. Terima kasih Cik Roina. Okay. Sebenarnya hak asasi manusia dan pendidikan berkait rapat kerana pendidikan itu sendiri ia merupakan hak asasi yang diiktiraf oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 artikel 26. Pendidikan ianya bukan sahaja melibatkan pelajaran akademik, tetapi ia juga membentuk manusia menjadi individu yang memahami nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan dan kesesamaan. Oh, jadi betul lah begitu kan. Jadi pendidikan itu adalah satu hak asasi bagi kita semua. Jadi namun di beberapa buah negara tertentu, terutamanya dalam situasi konflik atau ketidakstabilan politik, pendidikan sering terabai. Contohnya negara-negara yang sedang mengalami peperangan lah. Jadi bagaimana apa pendapat Cik Veronica? Bagaimana falsafah boleh membantu menyelesaikan masalah tersebut? Okey. Falsafah pendidikan ni ianya boleh menjadi panduan untuk menilai dan memahami masalah ini dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, falsafah John Dewey iaitu ianya menekankan pendidikan sebagai alat demokrasi. Jika pendidikan diakses secara adil, ia boleh membantu melahirkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Namun, kita harus mengatasi isu-isu seperti diskriminasi gender, etnik dan agama yang menjadi penghalang utama kepada akses pendidikan. Betul. Jadi menurut Cik Veronica tadi, isu diskriminasi ini memang nyata lah. Jadi di setengah tempat kanak-kanak perempuan masih dinafikan hak mereka untuk ke sekolah. Jadi saya mau tanya lagi kepada Cik Veronica, adakah falsafah Islam mempunyai pandangan yang boleh menyumbang kepada perbincangan kita hari ini? Sudah tentu. Jadi dalam Islam di mana Islam menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap individu tanpa mengira jantina. Malah menurut Islam juga pernah berkata bahawa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Jadi jika kita berpegang kepada falsafah Islam, tiada ruang untuk menafikan hak pendidikan kepada sesiapa pun. Ya, baiklah. Sekarang mari kita bincangkan pula tentang hak pelajar dalam konteks kontemporari pada masa kini. Jadi ada pelajar yang merasakan bahawa sistem pendidikan terlalu menekankan peperiksaan dan kurang memberi ruang kepada kreativiti dan kebebasan berfikir. Jadi apa pandangan Cik terhadap situasi ini? Saya setuju dengan pandangan-pandangan yang diutarakan itu tadi lah. Jadi falsafah ianya pendidikan progresif seperti yang diketengahkan oleh Paulo Freire, di mana ianya menyeru agar pendidikan menjadi proses pembebasan bukan penindasan.
sistem pendidikan yang terlalu berorientasikan peperiksaan cenderung menjadikan pelajar robot yang hanya mengejar markah, bukan ilmu sebenar. Ini juga melanggar hak mereka untuk berkembang secara holistik. Menarik. Namun ada pihak yang berpendapat bahawa sistem seperti ini, seperti yang diutarakan oleh Cik Veronica tadi, diperlukan untuk memastikan kualiti dan standard pendidikan. Jadi bagaimana kita boleh menyeimbangkan antara keperluan tersebut dengan hak pelajar? Okey. Jadi cara untuk kita menyeimbangkan antara keperluan tersebut dengan hak pelajar, kita boleh memperkenalkan pendekatan yang lebih seimbang seperti penilaian otentik dan pembelajaran berasaskan projek. Jadi pendekatan ni dia bukan sahaja menilai pencapaian akademik tetapi juga menilai kreativiti, kemahiran, itu kemahiran menyelesaikan masalah dan kerja berpasukan dalam kalangan pelajar. Jadi pendekatan ni ianya sejajar dengan hak asasi manusia kerana ia memberi ruang kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Oh, jadi baik. Sebelum kita akhiri forum Cik, apa harapan Cik Veronica terhadap masa depan hak asasi manusia dalam pendidikan? Berkaitan dengan tajuk forum kita hari ini, harapan saya saya berharap masyarakat dapat terus memperjuangkan pendidikan yang inklusif, adil dan menghormati hak setiap individu. Pendidikan ini bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga untuk membentuk manusia yang memahami tanggungjawab mereka sebagai masyarakat, dan dunia. Jadi kita sebagai umat manusia, kita perlu memastikan setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang mendapat peluang untuk belajar dan berkembang. Jadi begitu pendapat Cik Veronica. Jadi terima kasih Cik Veronica. Perbincangan kita hari ini sangat bermanfaat dan semoga ia menjadi pemakin kepada lebih banyak usaha untuk memastikan hak asasi manusia dipertahankan dalam pendidikan. Terima kasih juga Cik Rowena dan kepada semua yang hadir. Semoga kita semua terus berusaha ke arah pendidikan yang lebih baik. Jadi dengan itu forum kita tamat di sini. Terima kasih kepada semua dan semoga bertemu lagi di masa yang akan datang dan selamat sejahtera.